Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. Hadiahkan bacaan kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang telah tiada ataupun yang masih lagi ada. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam limpahan kedamaian, kebahagiaan, sentiasa diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun di dalam suatu majlis yang insya-Allah mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam keberkatan, dalam kerahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita nak sambung lagi bicara kita menggunakan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sambungan bacaan kita iaitu antara laluan utama syaitan. Yang seterusnya, gemar berlebih-lebih dalam menghiasi rumah, pakaian dan peralatan perabot. Sifat ini semua ada pada kita, pada orang perempuan, pada orang lelaki. Gemar untuk menghias rumah dengan perabot-perabot yang bermacam-macam. Kadang-kadang habis masa untuk menyediakan perhiasan perabot di rumah, nak bagi cantik pada pandangan. Tidak salah, boleh, tetapi jangan melampau-lampau, kerana perbuatan yang demikian membuka laluan kepada syaitan untuk masuk ke dalam hati kita manusia ni. Bila kita menghabiskan banyak masa untuk berhias, untuk perabot, untuk rumah, untuk pakaian, kadang-kadang tak cukup dah beberapa almari, tak cukup lagi kan? Pasal apa? Pasal kita terpengaruh dengan pattern-pattern yang terkini, kononnya up to date.
Jadi beli, kan? Begitu juga dengan perhiasan rumah, kan? Macam-macam lah. Kalau kita nak tengok tuan-tuan, memanglah tak ada nak kejar kita ni. Dunia ni sentiasa berubah, dan dunia ni merupakan tempat ujian bagi kita. Itulah antara ujian dia. Ramai orang yang terpesona dengan perhiasan-perhiasan keduniaan sehingga menggunakan banyak masa dia untuk perkara yang demikian. Sedangkan kalau kita tengok apa-apa saja yang kita buat untuk kecantikan ini, ia hanya untuk seketika saja. Manusia mungkin akan kata cantik lah perabot ni, tapi berapa hari dia puji? Paling lama pun 3 hari, paling banyak pun 3 hari. Payah nak jumpa sebulan, kan? Maka yang demikian itu, maka kita kena twist. Yang sudah-sudah tu tak apalah. Mungkin kita dulu kita tak tahu atas apa yang kita buat secara melampau-lampau, berlebih-lebih itu, kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk masa sekarang dan yang akan datang, yang masih tinggal, kita pun tak tahu berbaki berapa lama lagi. Saya menyeru diri saya terutamanya, begitu jugalah kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat, ikhwan, akhwat, ayahanda dan bonda sekalian, marilah sama-sama kita menyediakan persiapan kita, bekalan kita secara sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri kena buat persiapan. Kita tak boleh harapkan anak kita tak boleh menaruh harapan yang begitu tinggi kepada anak kita. Tapi kita kena usaha supaya anak-anak yang kita tinggalkan itu berbuat kebaikan untuk kita. Tapi kita tak boleh menaruh harapan yang tinggi. Sahabat-sahabat kita gitu juga, kawan-kawan kita pun begitu juga, tuan-tuan. Sehingga ini saya ingat kita mungkin akan berasa sedih dengan kematian sahabat kita untuk tempoh sehari dua. Kalau dia ada hubungan kekeluargaan, kalau yang meninggal itu ibu bapa kita, mungkin sedihnya untuk tempoh seketika saja. Paling lama pun sebulan. Seminggu tu kira, kalau dapat kira boleh soho lah, boleh kita mendabik dada. Seminggu tahan tempoh sedih disebabkan kematian ibu bapa, ya? Tapi hari ni payah nak jumpa, tuan-tuan, situasi yang begitu, kerana kita ni ada banyak benda ralik dalam dunia ni. Ada benda ralik yang sangat banyak. TV, cerita macam-macam. Dah lah TV warna, LED pula, LCD lagi, TikTok lah, Instagram lah, apa macam-macam lah. Kita pun tak erti dah, kan? Kok mungkin kita baru nak mengenali TikTok, orang dah pergi beberapa langkah ke hadapan meninggalkan TikTok. Mungkin lah kita baru nak pandai, seumpama macam kita baru nak pandai dengan bermesej lah melalui WhatsApp, orang dah tinggal kita, dah tak pakai WhatsApp dah sekarang ni, tuan-tuan, ya? Orang pakai software lain, ya? Jadi kerana ada banyak benda-benda yang boleh meralikkan kita, kemungkinan waktu meninggal itu saja yang dia sedih. Selang beberapa jam dia tak sedih lagi dah. Boleh jadi kalau malam nanti ada siaran-siaran TV yang menarik, dia dah lupa dah, dia baru ditimpa musibah sebenarnya. Mungkin anak-anak yang ditinggalkan itu sudah lupa kerana asyik dengan movie-movie yang dia tonton. Kalau dia panggil orang baca tahlil pun, dia berharap supaya orang yang datang baca tahlil itu cepat-cepat balik, cepat-cepat balik. Makna kalau yang tukang bawa tu paling ringkas, cantik, cepat balik, betul tak? Kalau
yang bawa tu panjang sangat, lama dia duk tengok jam, bila lah ustaz ni nak bagi baca doa kan. Itu yang pertama kan. Kerana kita tak boleh berharap begitu tinggi. Kalau kita meninggal dunia, kawan-kawan kita datang untuk menziarahi perkuburan kita. Orang yang datang ziarah kubur ni bukan kerana dia datang ziarah kawan dia, tetapi kerana dia datang ziarah ahli keluarga dia. Kalau anak, dia akan ziarah arwah ibu bapa dia. Itu pun bermasa, tuan-tuan. Dekat-dekat nak raya contoh kan, barulah nampak orang datang kubur. Ya. Majlis gotong royong masjid buat bersih kubur, tak datang. Tak datang. Kadang-kadang masjid yang menganjur sediakan makan, nasi berlauk, contoh dia, nak tarik ni orang supaya datang ke majlis gotong royong perdana membersihkan kubur. Perdana dah tu, tak jadi apa agak. Orang yang biasa itulah yang datang kalau majlis gotong royong perdana. Ni bukan kata tuan-tuan ni secara umum saja tuan-tuan. Saya nak ceritakan, kalau kita berharap dengan orang lain untuk ziarah kubur kita pada setiap hari, hampir tak ada. Yang datang ziarah kubur tu, kalau kita tengok, dan kita sendiri, kalau pergi kubur, kita pergi kubur siapa? Kita pergi kubur arwah ibu kita, arwah ayah kita, arwah anak kita, contoh. Habis yang orang-orang lain tu, yang tu serah ke ahli keluarga dia lah kan. Tak ada tuan-tuan. Ni kenapa ni nampak haji ni selalu ada dekat kubur, bersih kubur. Kalau kita tanya, kenapa haji buat macam tu? Tiap-tiap petang pukul 6 saya tengok haji selalu ada dekat kubur, bersihkan kubur ni. Maka dia jawab, ini kubur sahabat saya ustaz. Payah nak jumpa tuan-tuan. Melainkan kalau ada yang buat macam tu, kita tanyalah, sebab apa ni buat macam ni? Pokok yang dia tanam di sekitar kubur itu sumber, pasal dia siram hari-hari, dia datang hari-hari, dia bersihkan kubur tu. Tapi kalau kita tanya, kubur siapa tu? Kubur ayah saya tu, kubur mak saya tu. Tu maksud dia tuan-tuan. Maknanya dalam tempoh kesempatan yang Allah bagi kepada kita ni, kita sendiri kena buatlah, prepare lah setakat yang kita mampu, amalan-amalan sebagai bekalan untuk kita bawa ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang berkaitan dengan perhiasan, nak bagi cantik rumah tu, nantilah dulu, kan? Dah habis dah tuan-tuan. Kalau kita sekarang ni 40, 50, 60 tahun, umur 70 tahun, tempoh nak hias-hias rumah ni dah cukup dah. Dulu kita dah buat macam-macam dah. Kalau kita boleh flashback lah balik semula, masa kita berduit dulu, kita nak ghostan balik semula lah hidup kita ni. Tapi tak mungkin. Allah akan bagi peluang pada kita untuk hidup semula. Skrip orang yang dikubur tu Allah bagi tahu dah pada kita. Farji'na walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang mati, dia minta dengan Allah, dia bagi tahu dengan malaikat, wahai malaikat, berilah izin kepada saya untuk balik semula hidup di dunia. Malaikat tanya, untuk apa balik semula dekat dunia? Kerana mereka la'alli a'malus solihat, supaya mereka dapat, supaya saya dapat melakukan amal soleh. Dulu waktu hidup kenapa tak buat? Dulu waktu hidup kenapa tak buat? Dulu sibuk dengan keduniaan. Dulu sibuk dengan keduniaan. Ini kita sebut ni secara umum lah tuan-tuan.
terutamanya bila saya sebut gini ni, nasihat terutama kepada diri sendiri, supaya kita saling ingat mengingat. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jangan kita ralik, jangan kita leka lagi dengan dunia. Dunia ni tempat ujian kepada kita orang mukmin. Hari ni kita tengok ada jenama baru, telefon. Selang tak beberapa minggu keluar pula jenama telefon yang model lagi baru. Dah. Kereta macam tu juga. Hari ni kita tengok model baru kereta. Kita pun beli kereta model baru. Selang 2 hari keluar pula lagi model baru. Tu jenuh kalau kita nak update tentang dunia, tak habis. Dan dunia itu sifat dia macam tu, sentiasa berubah. Untuk nak menarik hati manusia ni, semoga kita mempunyai hati yang kental untuk tidak terpikat, untuk tidak terpengaruh mudah-mudah dengan perkara keduniaan ini. Kenapa persiapan untuk diri kita yang lebih utama ialah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa yang akan tolong lagi melainkan amalan-amalan kita lah tuan-tuan. Kawan-kawan tak datang tolong lagi dah. Seumpama kita sebut tadilah, dia hantar kita ke kubur, selesai pengkebumian dia pun balik. Mungkin esok dia datang lagi kalau ada, sambil-sambil ziarah kubur arwah keluarga dia, sambil-sambil lah ziarah juga kubur kita, sebab kita ni sahabat dia. Tapi hari yang kedua, hari yang ketiga dan seterusnya tak ada lagi. Tak ada lagi. Melainkan yang akan menemani bersama dengan kita ialah amalan kita semua. Amalan soleh yang kita lakukan itu. Kemudian yang seterusnya, terlalu kenyang kerana ia akan menguatkan nafsu syahwat dan menjauhkan dirinya daripada beribadat dan taat kepada Allah. Rupa-rupanya bila kita makan sampai kenyang, itu juga memberi laluan kepada syaitan secara mudah untuk masuk ke dalam hati kita manusia. Sama jugalah bila sekarang kita makan, kita ni memang keinginan nak makan tu besar, tapi saya tengok masing-masing kita ni bukannya boleh makan banyak dah. Kan dah habis dah zaman kita makan banyak tu. Semput makan banyak nak, tapi semput. Nak habis ke sepinggan tu semput, menyesal makan. Tapi dah habis sepinggan tu, esok jumpa lagi makanan sepinggan tu. Gitulah maknanya, berlarutan berminggu-minggu. Kita makan habis satu pinggan, lepas tu mengah kita, semput. Tidak macam masa kita dulu muda-muda tuan-tuan, 3 kali menambah, 4 kali menambah tu slow je, selamba je. Itu pun malu kat orang. Kalau makan sama dengan pak mentua ke mak mentua ke, takut nanti pak mentua, mak mentua kata kuat menantu dia makan, kan? Tu yang dia slow sikit tu, kan? Kalau dia sama dengan isteri dia sahaja, ataupun dia anak beranak dia je, dia tak peduli nak malu apa kat anak, nak malu apa kat isteri, nak malu apa kat suami, kan? Tapi kalau ada pak mentua tu, dia ada lain sikit lah. Kurang-kurang dia segan nak makan banyak bila makan bersama dengan pak mentua. Sebab tu pak mentua kena rajin-rajin datang rumah anak-anak ni, kena rajin datang. Boleh tengok gelagat macam mana anak kita mendidik cucu kita. Kita dulu didik anak kita dengan sekian skrip dia, tapi tengok anak kita pula. Kita dulu didik anak kita jimat, kan? Makan tu kalau boleh jangan sampai ada tinggal walaupun sebiji nasi. Kerana sebiji nasi tu mengambil tempoh masa setengah jam juga untuk masak sama seperiuk, kan? Dan yang kedua, walaupun dia sebiji nasi, entah-entah pada sebiji nasi yang dia tinggalkan itu ada barakah dia. Tu kita pesan. Tapi kita nak tengok didikan yang ibu bapa bagi dekat anak dia tu
diteruskan tak kepada cucu kita, ya. Dia ajar anak dia belanja mewah misalnya. Kalau ingat balik semula lah, kita dululah mak ayah kita tuan-tuan kan, ajar kita secara berjimat cermat. Nah, makan sama-sama, walaupun telur dadar sebiji, makan 4 orang, sedap bukan main. Sedap bukan main. Pasal apa? Bersilang tangan, berebut. Sekarang ayam KFC 2 ketul seorang. Tak tak? Masing-masing dapat macam tu. Cara makan macam mana? Kadang-kadang dia tak licin, dia makan banyak lagi isinya, tapi dah dia buang. Kalau kita tengok di kedai orang makan, orang Islam makan, ya, penuh dengan pembaziran. Bukan saja kita tengok orang Islam makan di kedai, jemaah-jemaah yang buat umrah, buat haji juga makan secara membazir. Dah ambil banyak, lepas tu tak habis. Ya, sepatut ambil sikit, makan bagi habis, lepas tu kalau nak tambahlah lagi, kalau ada lagi. Kalau tak ada, redalah, itulah bahagian rezeki dia hari itu. Ni kadang-kadang dia ambil banyak, kadang-kadang mengambil bahagian orang lain. Ni buat umrah ni buat haji, tapi makan ambil bahagian orang lain. Kuih seketul ambil 3 ketul, kan? Try makan sebiji, tak sedap pula, habis hak 2 lagi tu buang, membazir, ya. Jadi itu yang kita nak tengok tu. Kalau kita ada kita sebagai bapa mentua, kalau kita mengunjungi ziarah anak-anak kita, itulah antara perkara yang mungkin kita boleh betulkan, tolong betulkan. Ni macam mana ni awak ajar anak awak ni, macam mana ni, kan? Abah tengok, mak tengok cara awak ajar anak ni tak betul ni, tak betul dengan kehendak agama, kan? Ajar anak bermewah, tak pernah rasa susah. Yalah, masa ibu bapa dia ada tak apalah, tapi kalau misal kata ibu bapa dia meninggal dunia, tidak ke letih tok dia esok yang nak take over tu, cucu dia yang sudah bermewah tiba-tiba duduk kat rumah tok. Rumah tok ni buruk kan? Contoh kan, rumah tok ni panas lah, rumah dia beraircon, rumah tok dia tak ada aircon. Dia mula condemn, dia mula tak rasa selesa dengan kekurangan yang ada di rumah datuk dia. Tu kan, terlalu kenyang boleh menguatkan nafsu syahwat. Rupa-rupanya dengan makan terlalu kenyang itu akan menjadikan syaitan boleh masuk ke dalam tubuh badan kita dengan cara yang paling senang sekali, tak payah bersusah-susah, ya. Yang seterusnya, perasaan tamak ataupun terlalu ingin agar diterima oleh orang lain. Jika dia terlalu ingin mendampingi seseorang, terutamanya dia nak berdamping dengan orang-orang yang ada pangkat, kawan dengan orang yang ada pangkat, kawan dengan orang yang ada pengaruh, berkawan dengan orang yang ada harta, mesti ada sebab kenapa dia berkawan dengan orang yang ada harta. Mengharap kawan dia yang berharta ni belanja dia, berharap bila dia berkawan dengan orang yang berpangkat nanti dapat projek. Contohlah ni tuan-tuan, kan? Bila begitu keadaan dia berkawan, ada maksud di sebaliknya, apa akan berlaku dekat dia? Dia akan memuji secara melampau walaupun dalam perkara yang tidak sebenar, dan juga mengampunya. Jeklah sikit, bagi pujian yang melampau-lampau. Mudah-mudahan dengan pujian itu akan dia dapatlah habuan dia. Dia berharap macam tu, ya. Dia tidak akan menyerunya kepada perkara yang baik, dan sekali-kali tidak akan mencegahnya daripada perkara mungkar. Ini bahaya tuan-tuan. Dia tengok ni orang yang berpangkat, orang yang berpengaruh ni terlibat dengan perbuatan yang sepatutnya dia tegur, tapi dia tak tegur.
Sebab apa? Kerana nanti kalau dia tegur, habislah harapan dia nak dapat projek tu, dapat projek ni. Lebih baik diam. Pada perkara yang sepatutnya dia tegur, dia tak tegur. Pada perkara yang tak ada, dia ada-adakan. Jet sikit ni, Datuk ke, Tan Sri ke, contohlah kita sebut gelaran-gelaran yang biasa dalam masyarakat kita ni. Orang dapat gelaran-gelaran tu kan, ada pangkat, ada pengaruh. Bukan Datuk tu tak bagus, bukan Tan Sri tu tak bagus. Yang berkawan dengan dia tu sebab apa? Kan? Dia saja je nak cari jalan supaya boleh berdamping dengan orang berpengaruh ini. Sebab dia ada maksud. Ada udang di sebalik mi. Ada udang di sebalik mi. Ya. Ini bahaya. Sebab apa? Orang yang demikian akan membuka lorong highway. Tak payah pakai smart tag, tak payah pakai RFID. Syaitan boleh terus masuk kat dalam dia, dalam diri dia, dalam hati dia. Kita kalau tak ada RFID sekarang ni, tuan-tuan, kena beratur dekat tol. Kena beratur dekat tol. Start minggu lepas lagi kita dah kena dah. Nah, siapa yang tak upgrade dia punya tu RFID tu, duk pakai kad touch and go saja, kau beraturlah dengan kad touch and go tu. Okay? Orang yang ada RFID straight je. Walaupun berhenti juga sikit, tapi dia terus, dia tak payah beratur. Tapi orang yang macam ni, ini tak perlu lagi pada syaitan. Berhenti, terus je boleh masuk, tuan-tuan. Lebih laju daripada RFID. Tuan-tuan tahu ke RFID? Kalau yang ada motor, tak ada RFID ni. Ni yang pakai kereta lah. Ya. Yang tak pergi masuk jalan highway, tak ada masalah. Tak ada RFID pun tak apa. Kan? Dia ganti apa dulu? Smart tag lah. Kan? Dulu smart tag, sekarang ni RFID. Tak payah dah ambil, letak dia punya device tu dekat cermin. Dia tampal je dah dekat lampu, kita lalu je kawasan RFID, berhenti beberapa second, dia akan terangkat, kita boleh terus jalan. Itu. Tapi perangai macam ni memberi laluan kepada syaitan sangat cepat untuk masuk ke dalam diri. Sebab tu kalau kita tak ada kepentingan lah, tuan-tuan, tak ada kepentingan, kita kalau boleh jangan cari jalan untuk mendekati orang-orang yang berpengaruh. Sebab nanti kita akan jadi susah. Susah apa? Susah kita nak bagi nasihat. Susah kita nak bagi nasihat. Kita terpaksa memuji dia akan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila orang puji dia, dia anggap musuh. Dia anggap musuh. Kita kalau orang puji, seronok, tuan-tuan. Kembang semacam. Itu kita lah, termasuk saya. Kalau tak puji, bengkak aja. Kan? Panas je hati kita, sentap je berasa. Macam-macam dah kita buat projek itu, projek ini, sekali pun tak ada pujian diberikan kepada kita. Ini tak betul. Kan? Itu kita. Sayyidina Ali, kalau orang puji dia, terus dia anggap tu musuh dia. Sebab apa, tuan-tuan? Dengan sebab pujian. Walaupun betul, kalau kita ni mesti terangkat punya lah. Minta maaf lah, ni cakap terus terang lah. Termasuk saya sendirilah, kalau tuan-tuan puji saya, terangkat, tuan-tuan. Tuan-tuan je tak nampak terangkat macam mana tu. Kembang, rasa kembang. Kan? Walaupun tuan-tuan tak nampak macam kembang tu, tapi diri sendiri boleh rasa. Itu bahaya dengan sebab pujian. Sebab tu tak payah puji. Tak payah puji. Kalau puji pun jangan berlebih-lebih. Sebab takut-takut orang yang menerima pujian akan tidak mampu menanggung hatinya daripada rasa bangga. Wah, aku tengok kan, semua orang bagi wish dekat aku. Tahniah. Beribu orang. Kalau selebriti itu kadang-kadang kita tengok yang tertentu lah. Dia kadang-kadang dia tulis
tak apa-apa ya. Kan? Tapi ramailah berpuluh ribu orang like, orang suka. Kita pun ada juga perasaan tu bila kita post satu-satu. Contohlah tuan-tuan, kita hantar ayat, hari ini sudah berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita akan tengok aja berapa orang like. Biasa kalau kita orang-orang marhain ni 10 pun sakit orang nak like. Orang tengok lalu macam tu saja, tak like, share pun tidak, komen pun tak ada. Tapi kalau orang hantar gambar makan, letak tu udang terkangkang, oh ramai orang like, tanya lagi kan, kat mana ni, sedap ke, berapa ringgit, semua pakat nak share lah location, share lagi location, share pula dengan kawan-kawan dia, cerita tentang makan. Tu kalau orang marhain. Kalau artis, bukan semua, tapi itu yang kita, bila kita tengok tu kan, dia post gambar yang kadang-kadang tak ada pun ilmunya kan, post gambar bodoh-bodoh macam tu pun, ya Allah, punya ramainya orang like. Kalau tuan-tuan yang ada akaun Facebook, tuan-tuan cuba scroll ke bawah tu kan, cuba tengok siapa yang paling ramai. Bila dia post, orang like, orang like post dia. Kita baca post yang ramai orang like tu, bersifat akademik ke, bersifat ilmu ke, bersifat buang karen. Kalau ada ilmu tak apalah. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang kata dia kasih kepada Allah, hendaklah dia mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedoman untuk semua. Kan? Ramai orang like. Ini baguslah, makna mengingatkan pada kita, kan? Post-post yang boleh menjadikan kita ingat pada Rasul, ingat apa yang kita dah buat untuk agama kita, kan? Ingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersusah payah nak mengembangkan agama Islam ini sehingga sampai ke Songgala, kampung sawah. Bukannya mudah tuan-tuan. Kita duduk pusing-pusing dalam kampung kita je. Pergi keluar sikit orang tak kenal kita dah. Pergi dekat gateway tu je cukup lah. Gateway Songgala dah tu, tak kenal dah kita. Kau tak kenal ke saya? Tak. Duduk mana? Duduk kat Songgala je, tak kenal dah tuan-tuan. Maknanya kita punya akses ni tidak jauh. Radius dalam kawasan kampung kita je lah. Dalam kampung kita pun mungkin bukan semua yang tahu kita. Kenal tak haji ni? Saya tak kenal lah, tak pernah jumpa pun. Ya Allah, tengok-tengok yang dia tak pernah jumpa tu pengurusi masjid, sah tak datang masjid. Tahu tak? Pernah berlaku. Dia tanya, mana satu imam, ni berlaku dekat kawasan kita. Nasib baik imam tu terfikir untuk berlakon. Kan? Tak ada dia kata saya lah imam. Dia kena tengok orang kan. Dia kebetulan dia tanya pada imam. Imam pandai pula masa tu. Dia kata rumah dia kat sana. Kan? Rumah dia kat sana, ada hal apa? Inilah nak hantar borang. Nak hantar borang, biasalah kalau nak hantar borang jumpa imam ni nak nikah lah kan. Selalu dia masa mana dia ada, dia sebutlah pukul sekian-sekian. Disebut pukul sekian-sekian dia ada di rumah. Kawan ni datang, tidak yang saya jumpa dekat tangga semalam. Iyalah, saya lah imam. Nampak sangat tak pernah datang masjid. Tapi
budak tu pun pandai kat berlakon. Tak pernah datang masjid. Saya luar kawasan. Luar kawasan. Rumah kat mana? Tepi masjid je tuan-tuan. Ya Allah kan. Kalau kita ni jenis apa Samsing, memang kena dah budak ni. Tak kenal ketua imam, tak kenal ke pengurusi, memang tak patut sangat-sangat lah. Tak kenal kita orang-orang lain yang tak ada jawatan ni, tahan sikit kan. Tak kenal ke imam, tak kenal ke pengurusi, melampau. Melampau. Tapi itulah cerita dia tuan-tuan ya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kerja agama ni, nak sebarkan Islam ni sampai ke seluruh pelosok dunia. Sampai ke seluruh pelosok dunia. Baik, itu yang perasaan tamak yang dia ingat supaya dia nak sesuatu daripada orang yang ada pangkat, daripada orang yang berharta. Sifat yang demikian memberi laluan secara ekspres kepada syaitan-syaitan masuk ke dalam diri dia. Yang seterusnya, terburu-buru, tidak berhati-hati dalam segala segi. Buat kerja semua terkejar-kejar, terburu-buru ya, tidak ada planning pun ya. Patut kita memang kena ada planning, kena ada perancangan. Isteri kita sentiasa merancang. Isteri kita tuan-tuan, tiap-tiap hari dia merancang. Apa dia merancang? Esok nak masak apa. Dan perancangan dia memang lebih kepada masak lah. Dan dia memang berusaha untuk masak yang paling lazat untuk suami dia. Andai kata suami makan masakan tu tak rasa sedap, tak rasa lazat, puji je lah. Sebab geng-geng isteri ni memang dia dah fikir dah. Dia dah fikir nak buat apa, nak masak yang paling sedap. Buktinya dia beli segala buku resepi tuan-tuan. Buku resepi 365 resepi. Setiap hari kalau dia masak ikut resepi tu, hari pertama kita akan jumpa selepas 365 hari nanti. Hari-hari berbeza resepi. Tapi biasalah dalam buku resepi tu kan, yang masaknya kadang-kadang menu yang sama juga, telur goreng, ikan masak kicap kan. Biasalah tu. Sebab apa? Kita dua orang tinggal. Kalau nak sedap sikit, tunggulah anak-anak balik. Sebab tu anak-anak kena kerak balik. Kena kerak balik rumah ibu bapa. Siang dekat ayah. Sebab kalau anak tak ada, mak masak simple-simple. Boleh kita makan telur dadah? Boleh lah. Suami pun malah lah nak berbuya kan. Sian kat isteri, penat dah masak berpuluh-puluh tahun dah kan. Tiba sekarang dia kata kalau masak sedap-sedap pun dua orang je makan, tu pun tak habis, membazir je dia kata, buat menghabiskan boreh kan. Ya tak ya, tunggu nantilah anak balik, beli ikan tenggiri, beli ikan apa sedap-sedap ni, semua simpan dalam freezer dulu, tunggu anak balik. Siang dekat suami, siang dekat ayah kalau anak-anak tak balik. Sebab tu kena balik. Siapa yang jadi anak ni, kalau ada lagi ibu bapa dia, kena balik. Kena balik, jangan tak balik. Siang kat ayah. Kita cerita ni pengalaman. Bila anak tak ada, kita makan simple. Ikan sekor, ikan goreng sekor tak habis. Kita tengok muka isteri, isteri tengok muka kita, tak ada selera. Tak ada selera. Dia selera ni kena makan ramai-ramai. Makan dengan anak-anak ya. Dia berebut-rebut tu sedapnya ya. Sebab tu anak-anak jangan buat tak balik rumah ibu bapa, kena balik. Ni kalau ada anak-anak yang dengar ni, lepas ni action lah, buatlah action, buat tindakan. Tak boleh lah, kena susun strategi. Baliklah setiap minggu, gilir lah kalau tak boleh balik semua sekali pun, balik gilir. Minggu ni Abang Long balik, minggu depan Mungah balik, minggu yang ketiga Cik balik, minggu yang keempat adik bongsu pula balik. Contoh macam tu lah. Mana tiap-tiap minggu lah ayah dia akan dapat masa makan sedap. Kan? Sebab mak ni bila anak balik semangat nak buat, macam nak kenduri dia punya masakan tu, 5-6 jenis
menu. Walhal anak seorang je balik. Kalau dia tak balik, anak tak balik, ingat masa anak-anak kita tuan-tuan duduk di asrama kata, dia lah punya pasal ngajak kita tengok anak kita. Kita tak beri mana nak ziarah anak di asrama, pandai dah dia kan. Kat asrama semua dah disediakan makan apa semua. Tapi isteri kita tak boleh. Abang, jomlah kita pergi tengok anak kita, siang ke dia. Tantah ke bulu. Kan? Suami kata okeylah. Bersiaplah. Dia start lah buat persiapan daripada pagi sampai tengah hari tu, masak tak berhenti. Penuh makanan satu bonet nak bawa ke anak ni. Ya? Siang ke anak, takut anak ke bulu. Jumpa-jumpa anak, gemuk gerempo ya anak. Tak ada kebulunya. Tapi itulah ayat modal nak boleh ajak suami ni datang. Kalau suami saja tak datang, kalau datang pun tak bawa apa-apa. Tadi abang ada jumpa anak kat asrama, ada ke bawa buah tangan? Tak ada. Abang ni munasabah ke pergi ziarah anak tak bawa apa-apa? Korang belilah biskut mayat ke apa ke? Tak beli tuan-tuan. Tapi kalau isteri diajak suami dia pergi tengok anak, macam-macam dia bawa. Kalau dia tak sempat buat, nanti singgah kat Tesco dulu ke, singgah kat Maidin dulu. Itulah 2 troli makanan. Kita bunga-bunga ni banyak betul beli ni. Kita ingatkan beli tu nak bawa balik ke rumah, rupanya semua tinggal kat anak. Tanya pula anak, nak ke ni? Nak semua anak. Anak pula jenis selera makan. Dia kata, abang bukan makan seorang, abang buka sebungkus ni satu asrama boleh makan. Dia faraidkan semua sekali. Memang tuan-tuan kan, dia makan berjemaah, dia bukan makan seorang-seorang. Baguslah sikap tu, tapi jenuh lah kan. Betul tak? Sekali buka biskut tu, satu tin tu, sekali adab je kan, macam ikan piranha. Orang mengadap biskut apa satu tin, satu bekas dia tu. Dah datang tiap-tiap minggu datang. Tu tak apalah duduk asrama. Tapi bila anak-anak dah kerja, ingat dulu masa duduk asrama dulu, mak ayah ni kejap-kejap datang, selang 2-3 hari datang. Pelajar saya yang dah masuk di politeknik tu, ada ibu bapa tidur dalam kereta sampai. Tuan-tuan, kita tanya, tuan kenapa tidur sini? Tunggu anak. Kenapa? Anak dah masuk poli ni tuan-tuan, tunggu lagi. Yalah, takut dia demam ke, dia tak lalu makan ke. Maklumlah anak dia tak pernah pun berpisah dengan dia. Sampai macam tu tahap pengorbanan ibu bapa ni, punya sayang ke anak. Sebab tu saya pesan bagi yang ada anak, ingat balik semula pengorbanan ibu bapa masing-masing hari itu. Kita dah ada gaji, kita dah ada kehidupan, ada dah apa kehidupan keluarga kita, jangan lupa kepada ibu bapa. Terutamanya tadi itulah balik setiap minggu, supaya tiap minggu bapa dapat makan masakan yang sedap-sedap daripada ibu, daripada isteri dia. Kalau anak tak ada, masak gitu-gitu je lah kan. Baik, kemudian sayangkan harta benda. Satu lagi saya kongsi ni tuan-tuan, sayangkan harta benda. Ini pun satu juga, kita ada sedikit kelebihan harta yang Allah bagi pada kita kan. Kalau ada sayang, ini sebenarnya penyakit yang akan menyebabkan syaitan juga mudah untuk masuk ke dalam hati kita manusia, mudah jadi sebab tu bila kita niat nak bagi je, jangan fikir 2-3 kali. Nak bagi tak mau bagi, nak bagi tak mau bagi. Biasa kalau duduk fikir 2-3 kali tu, akhirnya tak bagi, simpan balik lah kan. Duit macam tu juga, duit ni harta kita lah kan. Nak bagi tak mau bagi, nak bagi tak mau bagi, pejam mata bagi kan. Sebab bila bagi tu tak ada pun rasa jadi kurang sampai tak cukup pula belanja. Elok je bahkan rasa lebih je. Hak yang tak bagi tu rasa macam tak cukup je, dapat rasa macam banyak, tapi kenapa rasa macam tak cukup? Ada macam tu tuan-tuan. Hak bagi tadi kita tak tahu Allah ganti. Kita sebut macam tu je lah, Allah ganti balik semula berganda-ganda.
Bukan ganti duit, dia ganti kita, hati kita rasa tenang, dia ganti dengan kita punya kesihatan lebih baik, kan? Alhamdulillah, kawan-kawan kita dalam musim ni kejap-kejap pergi klinik, pergi hospital lambat, kena tunggu giliran. Pergi klinik bayar sekali jumpa doktor bukannya 10-20 ringgit, kan? 5-60. Tengoklah berapa banyak ubat yang dia bagi. Kita Alhamdulillah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ni sihat je, tak perlu nak pergi klinik. Jimat duit kita, walaupun duit tak banyak sangat contohnya, kan? Tapi Alhamdulillah, hak yang banyak ni tadi habis kat klinik sekian, karang anak, karang diri dia, karang isteri, hari-hari pergi klinik. Itu salah satu juga sebenarnya, kan? Kejap-kejap kan kereta rosak, baru baiki tadi rosak pula tayar, tak? Tayar pancit, tayar meletup, macam-macam lah. Punca ataupun sebab menyebabkan habis duit tadi itu. Tapi bila sedekah, bila beri, tak jadi benda-benda gitu. Dia super, tuan-tuan. Dan hak sedekah, hak beri, hak bagi ni, itu sebenarnya yang kita sebenarnya. Yang simpan belum, yang simpan tuan-tuan, contoh dia ada banyak tu dalam bank tu. Yang kita punya ke? Yang tuan-tuan punya ke dalam bank? Belum. Belum lagi. Selagi kita tak guna dia, tu bukan kita punya. Walaupun duit kita, kan? Apatah lagi kalau kita dah meninggal dunia, lagi tak ada apalah. Kita tak boleh tulis jangan guna sebarang harta ayah. Wasiat dekat anak-anak, jangan guna semua harta yang ayah punya. Ya, tak boleh, tak boleh. Kalau ada wasiat macam tu, wasiat tu tak boleh dipakai. Wasiat yang tak boleh dipakai. Sebab anak-anak yang dia tinggal, dia ada bahagian dia. Bahagian yang akan diperolehi secara faraid. Tapi sebelum anak-anak, ini pun satu juga. Dia jangan ingat bila ibu bapa dia meninggal, dia kira faraid lah. Faraid ni duduk ranking nombor 4. Bukan yang pertama. Ranking yang keempat. Yang pertama kena tengok dulu ada tak hutang piutang arwah ni tadi. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, kena tengok dulu. Sebab tu kan selalu kita dengar selepas selesai jenazah disemayang nak dibawa ke perkuburan, waris akan mengambil kesempatan untuk menyebutkan kalau sekiranya arwah ada hutang dengan siapa-siapa, silalah datang tuntut dengan saya, kan? Biasanya anak lah, anak sulung ke, tak kisahlah anak sulung ke anak tengah ke, dia akan ambil peranan mengumumkan kalau sekiranya arwah ayah dia ada hutang dengan siapa-siapa, silalah bertemu dengan saya. Ni tujuannya, selesaikan dulu hutang ibu bapa, hutang arwah. Tu yang pertama. Yang kedua, tengok ada hibah tak. Kalau ayah meninggal, ada tak hibah, pemberian kasih sayang kepada isterinya. Susah payah isteri dia khidmat selama berpuluh-puluh tahun, masak, mengemas rumah, apa lagi, melayan, tak bergaji pula tu. Suri rumah lah kerja paling hebat sekali, kerja 24 jam, tak ada gaji. Kalau dekat tempat lain lah tuan-tuan, mau dia berhenti je. Saya tak maulah abang jadi suri rumah, kan? Kalau kerja tempat lain, kerja kat supermarket ke apa ke, kan, 12 jam, itu pun OT 4 jam. 8 jam tu hak yang memang kerja asas dia, kan, masa dia. 4 jam lagi tu kira OT. Isteri mana ada OT? 24 jam non-stop. Non-stop. Bangun tidur kena buat kerja dah. Kena buat kerja. Walaupun dari segi fiqh bukanlah kerja masak, dah bocor dah rahsia. Bukanlah kerja masak tu menjadi kewajipan pada isteri, tapi sebab dah jadi tradisi. Bila jadi isteri, dialah masak, dialah mengemas rumah, ya. Dialah semua-semua sekali. Lipat baju, jemur kain, angkat kain. Kalau bagi dekat suami boleh juga, tapi takut isteri
Komplain banyak abang dah kemas ke rumah? Kemas dah. Isteri kata kemas apa macam ni? Selalu kita ni kan main ngemas tuan-tuan. Isteri kita balik dia komplain macam tak mengemas je. Kita penat berpeluh dah tadi kan. Berapa kali kita rehat, isteri balik tengok-tengok rumah tak berkemas, dia kata abang ni duduk saja kat rumah tak kemas, dia kata. Kita kemas. Tengok CCTV tu menunjukkan kita kerja. Tapi kemas cara kita lah, kemas cara orang lelaki. Kemas cara orang lelaki. Bagi orang lelaki kemas sangat dah, tapi orang perempuan dia tengok tak kemas. Maka sebab itulah dulu-dulu orang perempuan ambil tanggungjawab ngemas rumah ni. Sebab kalau orang perempuan yang kemas rumah, nampak rumah tu kemas. Baru dia kata, ni lah kalau sebut nama kemas dia macam ni. Kita kemas tu kira hak ni duduk sini tersusun tu lain cerita. Ya, seumpama macam kita hidangkan makanan. Kalau suruh orang lelaki hidangkan makanan, tak ada masalah. Pinggan bunga raya, pinggan anggur, pinggan pelam, semua keluar, tuan-tuan. Kita yang penting isi, bukan pinggan. Orang perempuan dia tengok pinggan. Kalau pelam semua. Jangan campur rojak apa jadi ada bunga raya, ada rambutan apa semua kan. Malu dia. Kalau tetamu kita datang, tetamu kawan dia yang datang, kita yang menghidang, nanti jaga lepas kawan dia balik, dia sound kita. Apalah abang ni tak reti tengok bunga tu kalau boleh yang sama. Kita mana kira bunga, kita kira janji dia boleh bubuh je kan. Biskut bubuh dalam pinggan, tak kira lah bunga apa, tak penting bunga tu. Sebab itulah tanggungjawab untuk menghidang makanan ni sesuai pada orang perempuan. Sebab orang perempuan dia teliti. Lagi-lagi kalau ada tetamu, elok sangat orang perempuan. Kalau orang lelaki, habis lah kan. Pinggan plastik, pinggan kaca, semua keluar. Isteri kita pinggan plastik tu dia makan sama-sama kita. Pinggan kaca yang beli alkopal apa je nama bagus-bagus tu, nanti untuk tetamu. Tapi kita pesanlah dekat isteri, siang dekat abang, makan guna pinggan plastik, minum guna cawan plastik. Bila tetamu datang, bagi pinggan hak mahal-mahal kan. Janganlah buat macam tu. Hidangkanlah guna pinggan yang mahal-mahal tu untuk suami. Pinggan yang berjenama tu guna untuk dihidang kepada suami. Hak plastik-plastik apa tu simpanlah dulu dalam store. Simpan dulu dalam store. Macam tu. Bukan pinggan untuk disimpan sebagai perhiasan, nanti tunggu tetamu datang baru nak guna. Hak yang suami ni hari tu beli di apa kita panggil korek duit ni, cari duit ni nak cukupkan boleh beli barang tu. Ada satu tempat tu sampai nak bunuh diri sebab suami tak beli pinggan. Sampai nak bunuh diri, minum dah racun tikus, tuan-tuan. Nasib baik suami cepat balik daripada semayang. Selalu dia nyembang. Hari tu tak macam mana, rasa tak sedap je. Habis-habis semayang berjemaah ni, balik terus ke rumah, tengok-tengok berbuih dalam mulut isteri. Cepat bawa pergi hospital. Dah elok balik semula. Kenapa awak ni bengong pergi minum racun tikus? Abang lah punya pasal. Abang pula punya pasal. Saya nak bukannya barang mahal sangat pun kan, tapi abang berkira. Berkira nak beli minta nak beli pinggan. Silap suami lah, jalan dengan isteri, bawa kat tempat pinggan mangkuk. Bila isteri minta kena bagi. Kalau tak bagi, tu dia cari pasal. Jangan buat main-main. Kalau dia cakap saya bunuh diri, dia buat betul. Saya terjun daripada kereta. Jangan buat main-main. Dia boleh buka pintu sebelah tu kan. Kalau dia dah nekat, dia tak peduli dah. Akhirnya suami yang salah. Tak pasal-pasal kita kan yang dikira sebagai bersalah. Na'udzubillahi min zalik. Gitulah layanan karenah pada orang perempuan ni. Orang lelaki pun ada juga karenah, cuma malam ni
kita sempat cerita sikit lah karenah orang perempuan. Orang lelaki tunggu akan datang. Jadi sekadar itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.